Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Boleh. very good. Okey, very good. So, Boleh. saya nak mulakan kelas ni, saya ada beberapa perkara saya nak bagi tahu. Pertama sekali, pada penghujung kelas ni, saya akan bagi tahu something yang agak penting, especially untuk kelas tahun 6. Okay, especially untuk kelas tahun 6. Saya ada perkara yang penting nak bagi tahu. So, sepanjang kelas ni saya record, nanti saya akan masukkan macam hari tu, saya akan masukkan dekat YouTube. Bukan tujuan YouTube tu untuk apa-apa pun, tapi tujuan YouTube tu adalah untuk uh, pelajar-pelajar yang tak dapat join kelas kita, dia akan dia ada boleh tengok balik apa yang kita bincangkan sepanjang kelas tu. Baik. So pada hari ni kita nak buat latih to be tentang grammar. Okay, so off mic sir, off camera sir sebab saya nak share screen selepas ni. So saya harap awak ada buku ke apa dengan awak. Awak tak perlu salin soalan, awak tak perlu salin jawapan. Just simply dalam buku tu tulis hari, tarikh. Okay. Kemudian sambungnya buku yang tahun 5, tahun 5 tahun 6 boleh guna buku Darjah 5 tahun lepas kalau masih ada kosong. Kalau tak ada pakai buku baru. Tahun 4 boleh tahun 5 boleh pakai buku tahun 4, right? So kita masih guna buku kecil, buku comprehension tu. Okay. So just orang kata apa? Soalan nombor 1 tu awak baca apa jawapan dia, terus bubuh jawapan apa, A ke B ke D ke C ke apa ke macam tu. Alright. Kemudian nanti awak ambil pen, awak akan tanda sendiri. Baik. So hari tu kita pergi sangat slow. Kita cuma 1 jam kita cuma sempat bincang dalam masa berapa soalan saja. So today kita nak pergi cepat sikit, lebih kurang dalam uh, satu soalan tu dalam 1 minit je kita nak jawab. Alright. So awak kena sentiasa fokus. Saya akan share screen, kemudian awak akan jawab soalan tersebut. Baik. Okey, boleh nampak jelas tak? Nampak. Boleh. Mas. Jelas. Alright. Boleh. So, soalan 1 hingga 4, 4 minit awak ada dari sekarang. Jelas tu, nampak. Alright. Tolong mutekan kamera. Cikgu perlu salin ke? Saya dah bagi tahu tadi daripada mula-mula tadi, tak perlu salin soalan, tak perlu salin jawapan, just bubuh hari, tarikh. Soalan nombor 1, apa jawapan dia, terus contohnya 1, apa jawapannya, A, B, C. A, B, C, D. Tu dia macam tu. Nombor 2, apa jawapan dia. Dan macam tu. Alright, tak perlu buang masa. Nanti lambat. So 4 minit, awak ada lagi 3 minit lagi.
Dah habis. Dah habis. Dah habis. Okey. Kita jawab. Alright, kita jawab soalan nombor 5 dan 6. Kita bagi 1 minit. Ustaz, belum siap. Saya tak siap lagi. Saya bagi 1 minit lagi. Okey. Sir, nombor 5 dengan 6 kena salin sekali ke? Tak perlu salin soalan dan jawapan. Terus jawab je. Seulang banyak kali dah ni. Okey, saya buka soalan nombor 5 dan nombor 6. 1 minit. Tak rasa. Dah siap. Tolong mute lah. Tolong mute. Siap, sir. Siap, sir. Okey, saya buka soalan 7, 8, 9 dan 10. Siap, sir. Belum siap, sir. Siap. Belum. Dah siap. Belum. Siap, sir. Belum siap lagi, sir. Okey. Keep quiet. Siap, sir. Okey. 11 dan 12.
Sir, I'm done. Okay, saya lagi discuss sangat. Alright. Sir belum siap. 13 sampai 16. 14 to 16. Go. Ada dekat. Sir siap. Sir siap. Okay, we wait for others. Sir saya boleh siap lagi. Okay. 17 ke 18. Sir siap. Sir, siap. Sir siap. Okay, we wait for others. Okay, 19 dan 20.
sampai 22. Tak se. Tak se. Saya siap. Ya. Saya dah siap. Alright. We wait for others. Soalan ni sampai berapa tu? Dah siap. Belum. Dah siap juga. Soalan ni Okay. sampai
Alright. Dua soalan yang Saya terakhir. belum. Okay, saya bagi 1 minit lagi. Sudah. Dah, sir. Alright, soalan nombor 9. Soalan ni sampai berapa, sir? Alright. So, kita berjaya jawab 30 soalan dalam masa 30 minit. Kita tengok soalan yang pertama. Tolong mute mic awak sebab saya nak mula bercakap dan terang. Baik. Sebelum tu okey. Soalan ni awak boleh nampak kat sini ya. Okey, saya harap besar dah. Saya nak bincang. Baik, soalan yang pertama. Amin, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Soalan pertama. Amin obtain the marks in science test. Apa maksud dia di sini? Obtain ni bermaksud dia dapat. Ni. Okay. Obtain ni maksud dia dapat. Bila dia guna perkataan the. Alright. Bila dia guna perkataan the. Tolong ingat apabila seseorang tu dia menggunakan perkataan the.
Sekejap bagi saya masa Sat. Okey. 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 Hai. Apabila satu-satu soalan tu dia menggunakan perkataan the. Alright. The ni bermaksud yang paling. Apa maksud yang paling? Maksudnya tak ada orang lain yang lebih power daripada dia. Dia yang first, dia number first. Alright. Bila kita guna the biggest, maksudnya dia yang paling besar sekali lah. Dia champion. Alright. Okay. Dia champion. Tolong ingat, bila kita guna the, kita nak guna yang paling. Yang membawa maksud yang paling. Yang paling besar sekali. Kita akan guna EST. Kita the biggest. Dia paling kecil. The smallest. Alright. The smallest. Dia paling kecil. Alright. So apabila dia kata kat sini obtain. Alright. Obtain ni dia dapat. Obtain ni dia dapat. Dia dapat the. Perkataan the. Bila dia guna the, adakah kita nak guna more, some ataupun most? Apa jawapan dia? Most. Ha? Most. The most. Okay, correct. So kita guna perkataan most. Maksudnya dia dapat the most mark. Markah yang paling tinggi sekali in his science test. Okay, dalam ujian markah dia, dia yang paling tinggi. Alright? Okay. So kita tengok soalan nombor 2. She said, alright, she said the clinic and waited for the doctor. Apa jawapannya awak jawab? A. C. Ada yang jawab, okay, ada yang jawab A. Ada jawab B? Ada. D. Donkey. Ada jawab C? Ada apa ya? C, siapa jawab C? Saya jawab B. Saya jawab. Saya jawab D. Okay. So A, B, C, D ada. Baik. Dia kata she said, dia duduk. She said the clinic and waited for the doctor. Alright. Katakanlah okay, ini kedai. Ini kedai. Alright, kedai. Alright, kedai ada banyak-banyak. Okay, ni klinik. Okay, ni klinik ya. Ni kedai runcit lah, ni kedai apalah, ni kedai runcit, ni kedai lain. Saya Okay. D. Okay, di sini ialah klinik. Okay. Kalau awak bagi saya terang Sat. Kalau awak jawab on. On ni maksudnya di atas. Adakah orang tu dia tunggu di atas klinik? Tak. Kemudian dia tunggu kat mana? Dia tunggu dalam klinik. Yeah, dia mesti duduk dalam klinik ni. Bila dia duduk dalam klinik ni lah kita pakai A. Sama juga kadang-kadang orang kata kan, A. please. Betul. Okay.
Please get in ke get on the car? In. Ha? In. Okay. In. Kenapa across tak boleh? Across maksudnya kalau orang Sepanjang. tu yes, sepanjang. Okay. Okay, good. Okay, very good. Number 3. So jawapan dia on. Sorry. In. Jawapan dia in. In. Jawapan dia in. Alright. Number 3. Farahana had booked her flight ticket earlier because apa jawapan dia? It was D. Okay, D. donkey. Kenapa donkey? Kenapa awak kata it? It ni merujuk kepada siapa? Itu. Kapal. Ni, dalam bahasa Melayunya, Farhana ni dia beli. Book ni maksudnya dia tempah. Ataupun dia beli tiket. Tiket kapal terbang. Okay. Dia book her flight ticket earlier because sebab it. Kita jawab it. Jawapan dia it. Alright. It was cheap sebab dia murah. It ni merujuk kepada siapa? Kepada tiket tersebut. Bagus. Tolong mute mic awak nah. Lepas habis cakap mute. Sebab saya tahu kadang-kadang awak bising kat belakang kan, kat rumah ramai-ramai. Alright. Philex nama dia Philex. Philex ni dia dress up. Dia berpakaian to go for an interview, and then dia pakai happily, smartly, sweetly, bravely. Apa jawapan dia? Sweetly. Bola. Smartly. Sweetly. Okay, baik. Apabila sesuatu verb, alright, okay, kemudian bukan kita nak kata macam mana? Apabila sesuatu perkataan tu dia ada perkataan ly kat belakang. Okay, contoh smartly. Smartly, happily, sweetly, bravely, quickly. Apabila ada perkataan ly ni apa maksud dia? Ini semua perkataan apa ni? Ini semua perkataan jenis apa ni? Verb. Apa dia? Verb. Adverb. Okay. ADV. Okay, adverb. Adverb ni di mana kedudukan dia? Dia mesti berada di depan ataupun di belakang verb. Okay. Ini kedudukan adverb. Sebab tu kalau kita tengok, dia guna perkataan dress. Maksudnya dia berpakaian. Di sini adalah verb. Dress up smartly. So di sini ialah adverb dia. Okay, barulah betul kedudukan dia. Okay, macam tu. The building was damaged recently. Apa jawapan dia? Nombor 5. A. Because.
A. Because. Ada jawab because. Ada jawab because lagi. Ada jawab apa lagi? Bravely. Okay. Shh. The building was damaged recently because heavy storm. Kerana heavy storm. Bukan. Dia nak cerita the building was damaged. Bangunan ni dia rosak. Recently by. Alright. The building was damaged recently by. Dirosakkan. Maksudnya di sini bangunan itu dirosakkan oleh heavy storm. Maksudnya macam tu. Ini yang dia nak katakan. Sebab tu kita guna by di sini. Alright. Number 6. The ship sail apa? Along ke? Across. Along ni maksudnya sepanjang. Across? Sepanjang. True. Apa jawapan dia nombor 6 ni? Across. Across. B. Okay, B. Alright. Okay. Okay. We celebrate Labor Day. Labor Day ni hari apa? Hari Pekerja. Okay. Apa jawapan dia? Nombor 7? On. On. Kalau dia tarikh, kalau dia tarikh, kalau dia dates. Alright, date. Kita guna on. My birthday. Contohnya. My birthday is on 1st of March. Contoh. Alright, kita guna. Bila kita guna at, bila kita nak guna at ni kita guna bila ada time. Alright. Contohnya, I will see you at 3:30 PM this evening. Alright, kita guna at apabila ada time. Dah sambung? The scout. Yes. Kalau salah buat tulis. Tak perlu. Okay. The scout nombor 8. The scout, apa jawapan dia? Cat A. A, B, C, D. Okay. Siapa keep quiet. Please mute your mic selepas cakap. Siapa-siapa yang jawab A dan B, dia automatic salah. Kenapa? Sebab dia guna last week. Last week ini ialah time. Time ni menunjukkan dia past tense. Kalau awak masih ingat grammar law kita, yang kelima. Yang kelima ialah tentang past tense. Dia mesti ada time, kemudian verb mesti bertukar. Okay, so last week ni ialah time. The scout in the jungle last week, dia ada time. So verb dia
Mesti bertukar. Apa verb yang bertukar? Ini je lah yang ada. See. Sebab tu kalau kita nak jawab soalan-soalan macam ni, kita kena tahu apa yang dia nak tanya kita. Apa yang dia nak uji kita. Okey, apa yang dia nak uji kita. Kita kena tahu. Baik. This is the woman. Nombor 9. Whom lah. Sini whom. Whom husband is a pilot. Alright, nombor 10. Nombor 10 kita tengok jawapan dia pakai ly, ly, ly. Apa ly yang saya kata tadi? Dia adalah adverb. Okey. Dia adalah adverb. Bila nama pakai ly, ly semuanya adverb. Okey. So adverb dia mesti berakhir dengan ly. Wajib perkataan tersebut mesti berakhir dengan ly. Okey. Apa verb dia di sini? Verb dia ialah drive. Ini ialah verb dia. So di sini kita nak guna adverb. So macam saya kata tadi, adverb cuma boleh duduk di depan verb ataupun di belakang. Dia tak boleh ada serentak dua-dua. Depan bubur, belakang bubur tak boleh. Salah satu, depan atau belakang mengikut kesesuaiannya. So bila dia drive verb di sini, apa jawapan dia? Carefully. Okey, apa maksud carefully? Berhati-hati. Okey, maksudnya hati-hati. Recklessly? Ni dengan bahaya lah. Reckless ni dengan bahaya. Carelessly dengan cuai. Contohlah lebih kurang lah carelessly. Dengan kurang berhati-hati, dengan lebih cuai. Ni lebih kurang samalah maksud dia. Reckless dengan careless ni. Dia cuai dengan bahaya. Okey, lebih kurang. Dia perbuatan yang negatif. Okey, dia perbuatan yang negatif. So jawapan dia A. Alright. The thief to escape by the back door because it was locked. Apa jawapan dia? B. C. B. C. Okey, ada jawab A, ada jawab B, ada jawab C, ada jawab D. Baik, jawab dia. Pintu tu kunci kan? Dia bagi tahu pintu tu lock. Lock. Dia kunci. So bila kunci, dia boleh keluar ke tak boleh keluar? Dia boleh escape ke tak boleh escape? Tak Boleh. Tak boleh. Okey, boleh. bila tak boleh. Apa maksud able? Able ni maksudnya boleh. Kalau unable? Tak boleh. Tak boleh. So apa jawapan dia? Unable. Was unable to escape by the back door because it was Betul. locked. Alright, number 12. Tak boleh. The two policemen. Okay, ini saya nak terang balik takut ada yang lupa. Dia guna perkataan two. Okay. Yang mana satu betul? Policeman ke? Policeman tambah S ke? Ataupun policeman dia guna E? Yang kedua. Yang kedua? Ketiga. Ke Okey, baik. Ini undang-undang ke berapa ni? Undang-undang yang pertama. Apabila noun, singular kawan dengan singular, plural kawan dengan plural. Ataupun plural boleh stay alone. Okey. Apabila tu, sepatutnya policeman lah. Kita tambah S lah. Sepatutnya. Tapi policeman ni dia special. Dia tak ada tambah S. Kita tambah Yang ketiga. Yang ketiga. E. yes, kita tambah
kita tambah policeman di situ. Apa lagi perkataan yang kita tukar E ni? Man, ni singular, ni plural. Woman. Okay, woman. So sini woman. Okay, ini perkataan-perkataan yang special lah. Okay, dia ada banyak lah, macam fish. Ya. So apa jawapan nombor 12 ni? D. Okay. D. Unless he hurries. Okay, nampak ah? Ini dia guna siapa yang tak tutup mic tu? I know. Okay. Please switch off your mic. Mute your mic. Okay. Tengok ah. He hurry. Hurry ni ialah verb, ini ialah pronoun. Okay, kalau awak masih ingat undang-undang kedua, pronoun bertemu dengan verb. Kita kena cek kumpulan Sahih dengan Wati. Okey, kumpulan Sahih tambah S, kumpulan Wati tolak S. Okey, he ni kita cek, oh he, kumpulan, sepatutnya tambah S. So apabila he hurry, sini kena tambah S, tak bolehlah Y. Kalau ada Y, S nak tambah S dekat sini, kita kena tukar jadi IES. Sebab tu dia guna perkataan he hurries. Alright? Masih ingat lagi ya? Explain balik je, tahu ramai yang tahu. Especially dengan darjah 5, darjah 6 dah belajar banyak dah grammar dengan cuma nak recall sebab cuti lama sangat duduk kat rumah. So dia kata unless he hurries the train. He, jawapan dia apa sini? C. D. C. D. C. So rasa jawapan dia D. Unless he hurries, soalan ni macam tak betul sikit lah. Sepatutnya dia kena ada perkataan or kat sini. Dia patutnya guna unless he hurries or he will miss the train. Macam tu. Okay. Soalan ni tak berapa cantik sikit. Right, tak apa. Nombor 14. This work is very easy. Nombor 14. Apa jawapan dia? B. Okay, anybody. Okay, siapa-siapa pun. Anybody ni maksudnya siapa-siapa pun.
Siapa-siapa pun boleh buat. Okay. Sama juga, the soldier fought. Fought ni ialah verb yang dah past tense. Apa present tense kepada fought? Fight. Okay, fight. Very good. Okay. The soldier fought apa maksud? Weakly dengan lemahnya. Badly ni lemah. Badly dengan teruknya. Bravely dengan beraninya. Happily. Maksudnya happy ni happy ya dengan gembiranya. Apa jawapan dia? Bravely. Bravely. Alright. So untuk jawab soalan macam ni you have know the meaning of every word given. Okay. Very good. Okay, number 16. Rahman. Jawapannya dengan gembira. Rahman was excited because he flew in aeroplane for the first time. Bolehkah kita guna on? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab ni kapal terbang. Oh, rasa tak pernah pergi kapal terbang lah. Dia mesti duduk, takkan dia nak duduk kat atas ni? Mampus lah dia duduk kat atas kapal terbang. Dia mesti duduk kat dalam kan? Kalau kita guna on kan? So for the first time. Number 17. My friend not do the sum because it was difficult. Apa maksud dia? Apa jawapan dia? Could not. Okay, could. Tidak dapat. Yes, could. Sum ni, apa maksud sum? Siapa boleh beritahu kat saya apa maksud sum? Siapa boleh beritahu saya apa maksud sum? Beberapa ni sum. S-O-M-E. Yang ni dia guna S-U-M. Apa maksud sum? Sama tapi dia ringkaskan. Mana Jumlah. ada sama? Jumlah. Okey, jumlah ataupun kita nak kata dia tak boleh buat soalan matematik tu lah. Dia tak boleh nak congak. Dia tak boleh nak tambah dan tolak. Dia tak boleh nak sum. Because it was difficult. Soalan tu susah dia kata. Okay. A of bees was flying toward the beehive on a tree. Apa? Group. A flock. C. Flock. A flock. C. A. Okay. Keep quiet. Baik. Perkataan pertama, yang ni tolong ambil nota sikit lah. Kat mana-mana awak tulis lah, kat mana-mana dalam buku awak pun. Kalau dia guna flock. Flock ni kita guna untuk bird contohnya. Kita guna untuk sheep. Okay. Ataupun kita guna untuk goat. Maksudnya a flock of sheep. Macam tu. A flock of goats. Okay, kita guna untuk flock. Kita guna untuk bird, sheep dengan goat. Okay, awak tolong ambil nota sikit kat mana-mana.
cikgu boleh ulang balik tak? Ini apa kita panggil dalam bahasa Melayu dia? Sekumpulan apa benda tu kita panggil dalam bahasa Melayu dia? Penjodoh bilangan. Okey. Kalau hurt ni kita guna untuk elephant. Okey, elephant, untuk deer, untuk cattle. Cattle ni lembu lah. Masuk binatang-binatang yang besar-besar. Okey. Maksudnya herd, sekumpulan gajah. Herd of elephant. Mesti verb dia yang ni mesti noun ni mesti plural lah. Mesti plural. Okey. Tadi kalau flock kita guna untuk bird, sheep dengan goat. Kalau herd kita guna untuk elephant, deer ataupun cattle. Alright. Benda yang besar-besar. Yes. Kalau a group guna untuk Macam apa? sekawan untuk banyak-banyak haiwan. Sekawan A group of choir. A group of choir dia boleh guna untuk people. Ataupun dia boleh guna a group of idiots. Kita nak kata kan. Sekumpulan orang yang tak berapa pandai. Okey, bahasa lembut dia tak berapa pandai. Okey, kita nak panggil. Ataupun a group of apa lagi kita boleh guna? Monkey. Kalisha bercakap tentang diri sendiri ke? Mana ada sir. Okey. Swarm. Swarm ni kita guna untuk bila? Dengar suara rasa tak? Ya. dengan Swarm ni kita guna untuk bila? Nak menyapu rumah. Dengar. Menyapu rumah. Apa maksud menyapu rumah? Swarm ni kita guna untuk senang saya nak bagi faham awak. Swarm ni kita guna untuk flying insect. A swarm of bees. Contohnya. Okay, so jawapan dia D. Okay, tolong ingat lah. Ingat, apabila kita guna penjodoh bilangan macam ni, a swarm of apa-apa semua tu, verb pula, noun tersebut mesti dah dalam keadaan plural. Mesti dia plural, wajib dia plural. Kita guna penjodoh bilangan, dia mesti plural. Okay? Kita sambung nombor 19. Ini WH question lah. WH question. So, what is? Nombor 19 is, what is our national flower? Whose ni, kalau kita guna whose, menunjukkan siapa punya. Whose bag is this? Like that, macam tu. Why? Why ni, kenapa? Kenapa? How? Macam mana? How pun lebih kurang macam tu lah. Ini WH question. Alright, number 20. Number 20. Mr. Chan, the mechanic, the green car tomorrow. Bila kita baca soalan macam ni, kita check, oh dia bagi time di sini. Tapi time sini, dia bukan bagi past tense, dia bagi future tense. Betul tak? betul. Okay, future tense. Betul. Future tense ni bermaksud benda yang future, benda yang belum berlaku lagi. Dia nak buat esok. Dia dah buat belum? Tak buat lagi. Dia nak buat esok. So repaired ini past tense. Salah.
Okay. Is repairing, sedang memperbaiki. Automatic salah. Sebab dia tak buat lagi. Dia future. So Mr. Chen will Will repair. repair. Okay. Betul. Alright, number 21. My elder sister going to the cinema. She usually there with her friend. Apa jawapan dia? Nombor 21. 21. A. D. D. A. A. Okay, D. okay. D. 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 Okay, baik. Seterang baik satu. So jawapan dia A. Jawapan dia A, seterang kenapa A. Alright? Seterang kenapa A. Bukan nak tahu jawapan sangat pun, nak awak faham siapa punya bunyi kipas angin tu, tolong mute mic dia. Alright, very good. Terima kasih. Okay, dia kata my elder sister. Alright. Kemudian bagi tempat kosong, lepas tu dia pakai going. So, my elder sister, bila sister ni, dia pakai like. Okay. Ini undang-undang kedua. Sini ya. Ni kat sini, kawasan jawapan ni. Ni undang-undang kedua. Undang-undang kedua iaitu pronoun bertemu dengan verb. Iaitu sister ni kumpulan sahih. She, Ali, he, it. Okay. Dia kena buat apa? Tambah S. So, sini automatic tambah S lah. Sebab tu kita pakai likes. Likes. Bila she likes, ada pula perkataan go dekat sini. So, sini pronoun, sini verb. Alright? Sini undang-undang yang kedua. Tapi apabila verb di sini, okay, apabila she likes go ni, verb dengan verb. Di sini verb bertemu dengan verb. Okay, bila verb bertemu dengan verb, okay, boleh dengar suara kan? Apabila verb bertemu dengan verb, di sini undang-undang ke berapa tau? Siapa boleh bagi tahu sir? Ketiga. Apa undang-undang ketiga? Tiga. Bila verb bertemu dengan verb lagi satu tu kena buat ing. Very good. Masih ingat lagi ing. So disebab itulah dia guna she, my elder sister tu dia pakai my elder sister ES likes ED. going. Sebab tu di sini dia pakai ing. Okay? Ingat, undang-undang ketiga ada dua. Yang pertama, A dia. Yang pertama, iaitu apabila is, are, was, were, am bertemu dengan sebarang verb, kita tambah ing. Ataupun yang B, apabila verb bertemu dengan verb, second verb kita guna ing. Macam tu So she likes going to the cinema. She usually okay. Ni nombor berapa dah? Soalan nombor 1 ni. Okay, she usually go. Betul tak? So kita nak pakai goes ke going ke? Ada ing dah kat sini. Boleh tak kita pakai ada verb ke? Adakah dia guna antara A dengan B ni di sini? So bila kita check, oh tak ada. So automatic yang ni kita boleh pangkah. Nampak tak? Right. Macam tu kita nak semak jawapan kita. So she usually
Sini pronoun, sini verb, undang-undang yang kedua. So she usually goes. Okay. Apabila go, nak tambah S bukan goes macam tu lah. Dia jadi ES macam ni ya. So tolong ingat macam tu lah. Alright, nombor 22. Rosli and his brother the show twice last weekend. Benda tu dah berlaku belum? Berlaku. Dah berlaku tapi dah lepas. Berlaku. Ini present tense ke? Berlaku. Yang ni future tense ke? Yang ni past tense? Futures. Past tense, past tense. Okay, past tense. Alright. Apa? Okay, bagus. Okay. I heard you. Apabila awak dah tahu time ini ialah past tense, automatic verb dia mesti automatic awak kena tahu undang-undang yang kelima. Past tense mesti ada time, verb mesti bertukar. Alright. So awak tahu verb di sini mestilah past tense. Watch ada ed tak? Tak ada, salah. Watches salah. Watching salah. So jawapan dia C lah. Watches. Okay. Watches. Sebab tu kita kena faham. Alright, you need to understand the story, the question. Apa yang dia nak tanya awak sebenarnya? Apa yang dia nak uji? Grammar law ke berapa yang dia nak uji awak? Macam tu awak kena faham. Baik, soalan nombor 23. Hazimah stayed at home by Hazimah ni lelaki perempuan? Perempuan. Okay. So kalau perempuan, him dengan him ni, himself ni automatic salah. Betul tak? Herself. Okay, kalau myself boleh guna tak? My ni kita guna untuk I, saya. Untuk saya. Untuk saya. Ni dia cerita pasal Hazimah. So Hazimah jawapan dia B lah, perempuan. Kalau yourself Diri sendiri. Yourself. Maksudnya Dia punya. awak, you. Dia Okay, kita sendiri guna untuk yourself. you. Okay. Number 24. You must finish the milk, put it into the refrigerator. Apa jawapannya? C. Okay. Either ni maksudnya sama ada. Either finish the milk ataupun or put it into the refrigerator. Okay, very good. Number 25. The thief ran across. Dia seberang jalan and hid behind. Bolehkah dia hid above the bushes? Tak boleh. Ini semak tu, ni semak tu. Dia duduk atas semak tu, boleh kah? Tak Boleh. Dia duduk di belakang semak tersebut. Yes, okay. Boleh masuk under kah? Tak boleh. Tak boleh. Under maksudnya di bawah. Ni bushes, ni tanah, dia pergi korek tanah, dia pergi duduk dalam ni blok, bawah ni blok kan. Matilah dia. Ni kalau kita bunuh orang, kita pergi tanam under the bushes, logik lah kita kata kan. So macam I kill siapa? Sir kills the woman and buried her under the bushes. And then tanam under the bushes. Tapi tak buat lah macam tu. Kan orang baik. Okay. Number 26. Everyone happy when they receive a present. Apa jawapannya? R. Sebab apa pakai R? Everyone ni singular ke plural? Plural. Awak kata dia plural. Okey, baik. Tolong faham betul-betul. Apabila kita guna everyone ni
dia singular. So dia sama ada kita guna is ataupun was. Alright? So automatic salah. Were automatic salah. Sebab apa? Kalau plural kita pakai past tense dia kita pakai were. Tapi disebabkan dia singular, kita kena pakai is ataupun was. Alright. So jawapannya sama ada is ataupun was sahaja. Alright, sekarang macam mana kita nak tentukan jawapan dia is ke was? Was ni past tense. Ada ke undang-undang kelima kat sini? Ada time tak? Tak ada. Ada. Ha? Tak ada. Ada Ada. tak benda Tak. yang merujukkan kepada past tense? Tak. Jawapannya B ke C? C. 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 Inilah undang-undang kelimanya. Ini past tense dia. Verb dia bertukar received. Nampak tak dia guna received? Undang-undang kelima. Sebab tu kita pakai was kat sini. Ayat ni, okey, tengok. Ayat nombor 26 ni, kalau dia kata everyone is happy. Okay, is happy when they receive. When they receiving the present is receiving. Kita pakai macam tu. So everyone was. Bila dia pakai was, okay, ini undang-undang kelima. Bila guna undang-undang kelima, sebab itulah di bawah ni dia pakai receive. Alright. Nombor 27. There isn't. Apa jawapan dia? Any. Okay, C. any rice left in the pot. Alright. Nombor 28. A day before Teacher's Day, the pupil carried apa? There. Yeah. Alright, very good. Their chairs to the school hall. Number 29. Hashim is the. Yang ni Tallest. soalan yang pertama tadi. Tallest. Apa dia? Tallest. Bila dia guna the yang paling kita mesti pakai EST. Okay. So jawapan dia the tallest. Kalau dia bila kita guna taller ni kita guna ER. Ingat EST menunjukkan yang paling. Taller ni kita nak compare A dengan B. Contohnya Ali is taller than Abu. Contoh macam tu. Okay. Kalisha is apa? Taller. Is taller. Is Tina. Tina dan Sir Afif. Betul tak? Betul lah, dia kurus lagi. Ya Allah, ada juga puji saya kurus. Masih Kau kali syok duduk rumah lama-lama jadi gemuk merebek. Alright, soalan yang terakhir. The year 6 pupils have to prepare. Prepare apa? Themselves. Alright, themselves. Okay. Pupils ni maksud dia apa? Murid-murid. Okay. Murid. Ini pula apa?
People ni apa pula? Orang. Semua orang. Macam banyak orang tu. Orang. People ni singular ke plural? Plural. 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 Apa singular kepada people? Kalau People juga. kalau awak kata people ni adalah plural, apa singular kepada people? Pupils. Person. People juga. Okay? Tak, jawapan dia person. Alright? Okay. So kita dah habis sampai 30 soalan. Kita pun dah 1 jam setengah. Dengar siapa duk cakap tu. Okay, baik. Next class, saya akan bagi latih to be ya. Kita akan bagi latih to be soalan-soalan trial ataupun soalan-soalan UPSR tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni lah. Sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum-sebelum ni, saya akan bagi especially untuk paper 2. Okay, saya tak ada contoh dalam iPad saya ni untuk tunjukkan kepada awak. Alright, saya tak ada dalam iPad ni, tapi tak apa. Nanti next kelas kita minggu depan, saya akan sewaktu kelas kita saya akan ambil setiap hari Khamis. Sama ada pagi ataupun malam, saya akan maklumkan kemudian lah. Okay, kalau pagi saya duk tengok ke pagi tak ramai, malam macam ramai pula. So seronok kalau ramai-ramai ada. So kita buat malam pun tak apa, tak ada masalah. So kita akan buat kelas pada hari Khamis. Saya akan gabungkan kelas pada hari Khamis. Alright. So every Thursday, sama ada pagi ke malam ke, setiap hari Khamis kita akan bincang soalan paper 1. Macam ni lah, macam kita duk bincang ni lah, paper 1. Kita akan bincang paper 1. Okay. Tetapi dalam masa yang sama, saya akan bagi satu soalan paper 2. Alright, saya akan bagi soalan paper 2. Soalan paper 2 ni soalan esei lah. Okey, soalan esei. Soalan esei ni nanti dia akan ada 2, iaitu soalan yang kita nak buat email ataupun soalan yang kita nak buat story tu. Kan, section B dan section C. Okey, betul, ingat tak? Masih ingat tak? Okey. Apa yang saya nak awak buat? Okey, awak buat satu-satu. Bila saya bagi tu, awak ada masa terluang bila-bila awak settlekan soalan ni dahulu. Ini yang pertama. Yang soalan section C ni ada soalan yang 1 dan kedua. Awak buat yang nombor 1, kemudian buat nombor 2 pula. Okey, macam tu. Tapi buat satu-satu. Apabila awak dah siap, contohlah kan, buat 1. Tulis dalam buku panjang lah. Ini dalam buku long book kita. Alright. Ni semua ni, dua-dua ni dalam buku lah. Ingat lah. Seulang balik. Setiap hari Khamis, kelas tahun 5 dan tahun 6, saya akan bincang paper 1 only. Macam ni. Macam sekarang kita dah buat ni. Paper 1. Saya akan bincang paper 1 only. Saya tak akan sentuh langsung tentang esei. Esei ni, macam mana saya nak buat? Okey, tolong dengar baik-baik. Setiap minggu, saya akan bagi satu soalan esei. Soalan trial UPSR tahun-tahun sebelum-sebelum ni. Saya akan buat soalan trial UPSR tahun sebelum-sebelum ni. Okey? Saya akan bagi. Dalam soalan tersebut, ada email, section B, ada section C, ada 2 soalan. Awak pun bila-bila ada waktu terluang, okay, awak ambil, awak tengok soalan tersebut, awak nak print ke, awak tak mau print, awak boleh buka guna phone, sambil tengok, sambil jawab, tulis dalam buku panjang kita, hari dan tarikh dan sebagainya. Okey? Apa yang saya minta awak nak buat, apabila awak tulis day,
Hari kan? Contoh awak tulis, awak katalah awak buat hari Monday. Monday, sini 1 hari bulan 2, 2021 contohnya kan. Awak pun tulis section B, tajuk dia. Tolong tulis nama awak kat atas ni. Contoh, Muhammad Afif Setiap kali awak buat sepanjang kelas online, tolong tulis nama awak dekat atas ni. Kenapa? Okey, awak pun tak perlu bersalin balik soalan, tak perlu salin kalau tak perlu salin soalan, terus jawab. Awak pun jawablah. Jawab dalam buku awak. Bila dah siap, tolong ambil gambar ni cantik-cantik pakai phone. Tolong ambil gambar. Okey, sebab tu perlu ada nama ni nah. Sebab saya tak save number awak seorang-seorang. Okey, saya tak save nombor telefon awak seorang-seorang. Saya tak tahu siapa yang send sebab nanti dia akan keluar nombor telefon awak saja. Alright. So, tolong beri perhatian. Ini esei. Bila-bila pun saya tak kisah hantar pada saya. Alright, tolong tulis nama awak. Awak pun jawab soalannya. Bila dah jawab, ambil gambar. Bila dah ambil gambar, send dekat WhatsApp saya. Okey, nama WhatsApp saya 0164580008. Okey, bagi saya seminit. Tunggu Ustaz. Okey, sorry. Tolong WhatsApp kepada saya. Nombor saya 0164581238. Okey, macam tu nombor telefon saya. Tolong save lah. Awak tolong save. Tolong send. Tolong send. Ambil gambar tu, awak ambil cantik-cantik supaya saya boleh baca. Boleh faham tak? Jangan ambil gambar tu dia blur. Kadang-kadang awak ambil gambar dia terlalu jauh. Kadang-kadang dia bergagak-gagak. Ambil gambar tu cantik-cantik. Agak-agak awak boleh nampak apa yang awak tulis. That's why awak kena tulis dengan cantik-cantik tulisan dia. Sebab kita PKP. Kalau saya tak buat macam ni, awak tak akan buat soalan esei. Alright? Bila awak send dekat saya, alright, nanti saya akan reply. Saya akan reply kepada awak. Okey. Saya akan reply awak bila date, tarikh. Bila tarikh, awak dengan saya akan buat Google Meet. Tolong mute. Okey. Ini personal. Maksudnya contoh Kalisha dah siap-siap. Saya bagi satu soalan. Kalisha dah jawab. Tolong mute soalan. Okey, Kalisha dah siap dah. Bila Kalisha dah siap, Kalisha pun ambil gambar cantik-cantik guna phone dia. Dia send dekat saya. Bila dia send dekat saya pun akan reply. Okey, Kalisha, saya akan reply kat Kalisha. Saya kata Kalisha, esok pukul 10.15 pagi. Awak kena bersiap sedia. So, pukul 10.15 Meet. Hello? Saya akan bagi Google Meet link.
Okey, kepada Kalisha. Kalisha seorang je akan dapat. Alright? Kalisha seorang je akan dapat. Okey, contoh saya kata esok pada hari sepanjang hari lah. Seminggu tu bila saya free saya akan bagi tahu awak. Kalau saya akan bagi tahu pukul berapa saya free, kita akan buat temu janji. Kita akan Google Meet tu personal. Maksudnya dalam Google Meet tu macam mana ada ramai-ramai, ada 25 orang. Tapi kali ni dalam Google Meet tu ada Sir dengan Kalisha aja. So, apa yang Sir akan buat? Sir akan baca karangan Kalisha. Sir akan baca karangan Kalisha. Sir akan semak macam ni. Macam Sir duk semak sekarang ni. Okey, macam sini. Sir akan kata lah, okey Kalisha ni salah, ni perbetulkan, kena tulis apa-apa, Sir akan perbetulkan, Sir akan tulis dekat Sir akan bincang dengan Kalisha. Sampai Kalisha faham. Sampai Kalisha jelas. Kemudian kalau perlu Kalisha akan buat correction. Bila buat correction, Kalisha pun nanti saya akan bagi Kalisha pun dah siap, ambil gambar sekali lagi, send lagi dekat Sir akan bagi tarikh yang baru untuk kita buat personal Google Meet sekali dengan Kalisha. Okey, mungkin Kalisha pada pukul 10.15. Fatin pukul 10.30. Dah ramai send serentak dekat Sir. Saya katalah okey, jadual Sir pada hari Monday. Okey. Khaira pukul 2 petang. Atira pukul 2 suku contohnya. Okey, Sir akan bagi tahulah. Sir ada jadual lah. Sir akan ada jadual Sir akan buat jadual Sir akan bagi tarikh dan tolong ready sebelum waktu yang Sir bagi ni. Boleh faham tak? Kan? Sebab Sir tak mau tunggu awak. Awak pun tak mau tunggu Sir. Sampai masa kita terus bincang. Kemudian dah habis bincang, awak terus buat correction seperti mana yang kita bincangkan. Alright. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham. Okey. So awak Boleh faham. siapa yang buka mic tu, tolong mute sat. Okey. Awak boleh guna buku panjang awak. Buku panjang awak yang last year punya. Yang last year punya. Kalau buku tu dah habis, beli baru. Kalau buku tu hilang, beli baru. Kalau dah habis, beli baru. Kalau hilang, beli baru. Tak mau, jangan. Okey, ini penting . Jangan tulis Hello? Selit Jangan tulis atas kertas kosong. Ini saya tak mau. Mesti guna buku panjang. Especially untuk kelas 6 bijak. 6 bijak sebab mereka nak UPSR tahun ni. UPSR 2021 kita tak tahu lagi dia ada ke tak ada ke. Kita assume dia ada. Kita kena buat latihan yang sangat banyak. Boleh faham? Oh my god. Okay, boleh faham? Okay. Boleh faham. Especially untuk 6 bijak, tolong seakan kalau tahun 5 pintar dengan 6 bijak yang hantar pada saya akan utamakan 6 bijak daripada 5 pintar. Sebab apa? Sebab depa nak UPSR. Okey. Tapi 5 pintar bila dah selesai dengan 6 bijak saya akan, tapi saya bukanlah tak mau semak langsung kelas 5 pintar. No, saya akan semak semua orang.
Dengan syarat awak buat je. Dengan syarat buat saja. Kita akan Google Meet personal. Bukan ramai-ramai. Awak hanya berdua dengan Sir. Okey. Katakanlah contohnya Kalisha. Selalu yang kelas Fatin. Kaira. Nama apa seorang lagi yang tudung tu? Tudung tu kita bagi nama dah. Dia ada. Tak tahu. Lama saya tak tengok dia. Okey. Ariani. Ariani. Lepas tu yang budak basikal ajak lama tak masuk kelas tu. Dia belum pernah masuk. Apa nama dia? Batrisha. Uzma. Gong. Aduh, dugong ni. Okey. Contoh Kalisha, Fatin, Kaira. Mungkin saya tengok Kalisha, Fatin, Kaira ni mungkin kalau depa siap serentak saya akan buat kita 4 orang. Kalisha, Fatin dengan Kaira kita akan bincang sekali. Contoh macam tu. Okay, saya nak buat grup lepas ni. Sorang. Awak buatlah macam mana pun. Awak boleh semasa sesi. Alright. Semasa sesi perbincangan kita, tolong sediakan yang pertama kamus. Kedua, tolong sediakan pen merah. Okey. Apa-apa yang seperbetulkan awak boleh tanda dengan pen merah dan sebagainya. Boleh faham? Okey. Kemudian awak buat correction. Kemudian hantar gambar semula kepada Sir. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Semua orang jelas? Jelas. Okey, so saya ingatkan sekali lagi pada setiap hari Khamis. Okey. Probably saya akan buat kelas malam lah. Saya tengok malam lebih ramai. Tapi kalau saya tak dapat buat malam, saya ada kerja contohnya lah, saya ada kerja. Saya akan buat pagi lah. Saya kadang-kadang malam-malam ni sibuk lah juga kan. Sebab saya macam Batman lah. Macam Batman, Superman ke. Kadang-kadang malam-malam saya sibuk sebab saya nak kena main PUBG. Awak main PUBG tak? Tak. Play ke Tak. Saya main COD, saya main PUBG. Contoh macam tu. Kadang-kadang saya pergi kelas mengaji Quran. Baik tak saya? Kadang-kadang saya pergi kelas mengaji Quran, saya tak dapat buat malam, saya buat pagi. Contohlah. Yolah tu. Macam Kalisha baru Iqra kan? Saya Al-Quran lah. Bagi dia nak Quran dah. Saya ingat dia Iqra 3 tu. Merepek. Okay, so setiap hari Khamis kita akan buat paper 1. Macam ni ya. Bila kita buat malam, kita boleh buat panjang sikit. Kalau saya buat pagi 1 jam je. Lepas tu Cikgu Ling duk tunggu dah. Pukul 9 sampai pukul 10. Pukul 10 hingga pukul 11 Cikgu Ling dah tunggu. So saya akan buat pada waktu malam kita boleh lajak 1 jam atau 2 jam kelas. So tetapi sepanjang hari, sepanjang Monday to Friday. Okay. Monday to Friday kita akan bincang paper 2 pada bila-bila masa mengikut appointment yang saya bagi pada awak. Boleh? Awak WhatsApp kepada saya. Bila awak WhatsApp kepada saya akan reply dengan date and time. Okay. Saya akan reply date and time. Kemudian tolong WhatsApp tu, bila nak WhatsApp tu terus send gambar Okay. gambar karangan awak tu dengan jelas. Okay? So tolong, sebab kita kelas online macam ni tak dapat nak jumpa, your handwriting tolong bagi besar-besar sikit. Okay. Dan tolong bagi terang. Dan tolong bagi cantik.
Okey? Kalau tidak susah nak baca. Ada masalah? Tak. Tak. Okey, kalau tak ada masalah apa-apa. Hello? Halo, sat. Okay. Sir, tadi kan Khaira Ya. buka kamera. Lepas tu, Saya nak tengok muka dia. mana Kalisha? Saya nak tengok Kalisha sekali. Tak apa, terima kasih. Terima kasih. Dia malu lah tu. Dia mesti dia muka dia banyak jerawat lama-lama duduk kat rumah ni. Mana ada, saya insecure. Tu je. Saya tengok Atira makin besar, Atira. Atira, exercise sikit. Rasa Okey. Mana Khaira? Lama saya tak tengok Khaira. Jangan risau Khaira, aku dah screenshot. Sekali Kalisha WhatsApp dekat Sir lah. Baik. Okey. Thank you untuk datang. Ya, thank you datang kelas. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, happy Chinese New Year, Sir. Apa tak mau ucap selamat tahun baru Cina ke, Kak Sir? Tak mau. Tak mau. Sir kan Chinese. Bukan. Tak. India ke? Sir kacukan Chinese, woi. Bukan India ke? Betul. Dok, Cina. Sir pandai cakap Cina. Cakap ngok. Cina. Okay. Okay, thank you, class. Thank Orang you, okay, sir. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Annyeong. Waalaikumsalam. Annyeong. Bye. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year to you too. Bye, sir. Saranghe. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Saranghe.